Pada hari ini, Jumaat 8 Mac 2024, penduduk Republic of Ireland keluar mengundi untuk referendum ke-39 dan ke-40 ke atas perlembagaan The Republic of Ireland untuk menyatakan ya ataupun tidak kepada perubahan yang diusulkan ke atas artikel 41 di dalam perlembagaan tersebut. Artikel berkenaan disarankan untuk diubah pada dua perkara. Yang pertamanya adalah kepada definisi keluarga. Definisi sedia ada dikatakan tidak inklusif, tidak merangkumi unit-unit keluarga yang terbentuk secara yang tidak tradisional. Dan ini sudah tentulah merujuk kepada keluarga yang kedua ibu bapanya adalah bukan lelaki dan perempuan, tetapi dengan lelaki, perempuan dengan perempuan atau yang seumpama dengannya. Referendum yang ke-40 pula berkaitan dengan kedudukan wanita di rumah yang dikatakan menghina kedudukan wanita. Pada pandangan saya, perubahan ini melalui keterangan yang disampaikan oleh peguam-peguam yang arif tentang Perlembagaan Republic of Ireland ini untuk mengubah perkataan yang ada di dalam perlembagaan pada masa ini kepada yang diusulkan demi untuk menjadikannya lebih inklusif adalah tidak perlu, kerana perkataan family dan juga parents di dalam majoriti kamus bahasa Inggeris seperti Oxford, Cambridge, Merriam-Webster dan sebagainya sudah pun sedia mentakrifkan parents itu sebagai gabungan di antara kedua orang tua yang gender neutral. Tak ada pun disebut dalam kamus Oxford ke ataupun kamus-kamus yang lain bahawa parents itu mestilah suami, lelaki, isteri, perempuan, husband and wife, tetapi ialah penjaga kepada anak yang tinggal bersama dengan mereka untuk membentuk unit keluarga. Jadi sama ada perkataan keluarga itu sendiri, family dalam bahasa Inggeris ataupun parents di dalam bahasa Inggeris itu juga, ia sudah sedia boleh difahami merangkumi pembentukan keluarga yang tidak secara tradisional tanpa perlu perubahan ini dilakukan. Sebaliknya, perubahan ini adalah perubahan yang menimbulkan bantahan ramai pihak kerana perkataan yang dicadangkan untuk dimasukkan bagi menjelaskan takrifan family itu adalah digunakan istilah durable relationship yang kerajaan semasa sekarang ini pun tidak dapat mentakrifkannya dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan istilah tersebut, dan memasukkan istilah yang tidak jelas itu ke dalam perlembagaan akan hanya menyebabkan lebih banyak kekeliruan dan takkanlah ada masalah saja kena pergi ke mahkamah untuk menjelaskannya. Tak ada keperluan. Dan mesej yang dilontarkan ke dalam masyarakat melalui iklan-iklan sama ada oleh kerajaan sendiri, oleh RTE dan juga oleh NGO dan badan-badan yang menyokong kepada referendum perubahan ini memberikan mesej yang salah yang tak pernah berlaku di negara ini untuk menunjukkan perlunya perubahan ini terjadi. Digambarkan bagaimana seorang ibu tunggal membawa dua orang anaknya pergi menonton wayang, nak beli family ticket, kemudian tukang jual tiket tu suruh dia berdiri dekat dinding dan tak match dengan gambar keluarga yang diletakkan di dinding itu, maka dia tak layak untuk dapat tiket, family ticket seperti yang disebutkan. Sangat mengarut dan tak pernah terjadi benda macam tu dalam realiti. Manakala bahagian yang kedua, referendum yang ke-40 pula menyentuh tentang kedudukan, pada pemahaman saya bukan wanita tetapi ibu secara spesifik, bahawa seorang ibu itu tidak boleh kerana desakan kehidupan menyebabkan dia meninggalkan rumahnya dan terpaksa bekerja. Apa yang saya faham dalam wording Perlembagaan Ireland pada masa sekarang ini, artikel itu adalah artikel yang memuliakan ibu dan melindungi hak ibu. Jika seorang ibu itu berada dalam situasi kerana dia nak menjaga keluarganya, maka kebajikannya mesti dipelihara oleh negara. Dan daripada situlah lahirnya sekurang-kurangnya 4 allowance ataupun benefit bersalin, pencen. Bagaimana kalau dia mengambil cuti bersalin bergaji, kemudian ditambah lagi dengan cuti bersalin tidak bergaji, tempoh itu dilindungi oleh artikel ini agar tidak bekerjanya seorang ibu itu kerana melahirkan anak dan nak menjaganya, dia tidak dikenakan penalti pada kiraan untuk pencen nanti. Tetapi ia dibaca dengan bacaan yang feminis, memahami seolah-olah artikel itu mengatakan orang perempuan tempatnya adalah di rumah. Saya yang bukan
penduduk native di sini pun tidak memahaminya dalam bentuk yang sedemikian rupa. Tetapi itulah yang didakwa oleh kerajaan semasa. Perubahan perlu dilakukan. Keseluruhan artikel yang ada itu dibuang dan digantikan dengan satu ungkapan lain yang dikatakan lebih berbentuk gender neutral. Referendum ini adalah referendum yang terbit daripada gelombang woke culture yang ada pada masa sekarang ini. Pada pandangan saya, sebagai Muslim, ia tidak membabitkan tentang soal akidah ke apa ke, kerana tentang soal LGBTQ dan sebagainya itu sudah pun ada dalam perlembagaan semasa, bukan disebabkan oleh perlembagaan itu, tetapi kerana takrifan family dan parents dalam kamus bahasa Inggeris induk yang menjadi rujukan itu sendiri pun sudah bebas daripada struktur tradisional lelaki dan perempuan. Sekadar pengetahuan, very interesting untuk menunggu hasilnya. Namun yang layak mengundi hanyalah warga negara Republic of Ireland. Bagi penduduk tetap, permanent resident macam kami dekat sini, kami tidak boleh mengundi dalam hal yang seperti ini. Kami hanya ada hak untuk mengundi di dalam pilihan raya kerajaan tempatan untuk memilih kaunselor dekat City Council yang berlangsung lebih kurang dalam bulan 5 bulan 6 nanti. Perubahan perlembagaan, pilihan raya pemilihan presiden, pilihan raya untuk wakil rakyat TD dekat sini, dan pilihan raya Kesatuan Eropah tidak terbuka untuk permanent resident di Ireland. Ia hanya untuk warga negara Republic of Ireland yang mempunyai citizenship Republic of Ireland. Wallahu alam.